Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Viviana Lenaigai. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyokong cadangan untuk mengadakan konvensyen media pada tahun ini bagi tujuan menambah bayar etika kewartawanan. Jelasnya etika dalam melaksanakan tugas sebagai wartawan amat perlu dalam mentransformasikan persepsi dan juga pandangan rakyat. Kita mungkin dapat mengubarkan satu cara etik. There must be a certain ethic in journalism. Kalau adanya hal ekonomi, mungkin ada golongan yang expert dalam ekonomi. Because we also need the feedback dari sudut ekonomi. Dan kalau dari sudut sosial, hal masyarakat, you got another cream of journalists specializing in that. Dan suppose kalau politik, ada pula yang boleh analyze for the betterment of society. That's all. Jadi kalau Premier Sarawak berucap demikian dalam Majlis Ramah Tamah Warga Media Anjuran Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS di Kuching pada Rabu. Sehubungan itu, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak media dan juga agensi-agensi kerajaan yang bekerjasama dan berkorban di lapangan dalam menghadapi pandemik COVID-19. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas, Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian serta div-div kenamaan yang lain. Terdahulu, Timbalan Menteri Hal Ehwal Korporat dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul dalam ucapannya berkata, kerajaan bercadang untuk mengadakan satu konvensyen media sama ada berskala sederhana atau antarabangsa di Bumi Sarawak untuk mengajak warga media dari pelbagai platform bagi merumus secara membina dan membentuk kerangka baru amalan dan budaya media yang mungkin menjadi salah satu komponen yang penting dalam struktur ekonomi digital yang besar. Dan dengan persetujuan YEB Premier, saya juga berkongsi maklumat ini dan mendengar beberapa cadangan, dan kita di UKAS ingin bercadang untuk mengadakan satu konvensyen media sama ada berskala sederhana ataupun di peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Bumi Kenyalang ini untuk mengajak semua warga media dari pelbagai platform pengalaman dan sebagainya untuk merumus, untuk berbicara secara konstruktif dan membentuk kerangka baru amalan dan budaya media yang mungkin menjadi salah satu komponen yang penting dalam struktur ekonomi digital yang besar yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat. Katanya warga media dapat berfungsi dalam pelbagai platform serta memainkan peranan sebagai jambatan dua hala antara kepimpinan atau pentadbiran sesebuah kerajaan dan masyarakat. Beliau menambah warga media juga memainkan peranan sebagai medium atau ejen yang mampu merapatkan jurang persefahaman antara masyarakat dan kepimpinan negeri serta agensi-agensi kerajaan. Terdahulu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di sini pada Rabu. Kunjungan hormat tersebut bertujuan untuk membincangkan program Jiwa Murni di Sarawak. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas dan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Jauh Samion. Beralih dengan perkembangan mesyuarat kedua bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Dun Sarawak pada Rabu meluluskan rang Undang-Undang RUU Kanun Tanah Pindaan 2022 selepas mendapat undian suara majoriti pada bacaan kali ketiga RUU tersebut. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali ketika menyimpulkan pembentangan RUU itu sebelum bacaan kali ketiga memberitahu ia bertujuan membolehkan Sarawak meneroka potensi pendapatan baharu menerusi pengawal seliaan penggunaan spektrum di udara serta tanah untuk penyimpanan karbon. Jelasnya pindaan itu dibuat selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 di mana terdapat keperluan untuk menekankan pembangunan ekonomi mampan melalui penggunaan teknologi dan inovasi baharu serta pelaksanaan strategi yang mampu melestarikan alam. Therefore, to achieve this, the above objective, it is necessary to amend our current laws to comply with new practices and strategies
for promoting environmental sustainability, as well as to secure opportunities for new sources of revenue for the state through regulating and controlling the use of land for carbon storage and the use of spectrum in the column of the airspace above the land. Dalam pada itu, ujarnya RUU itu penting bagi memastikan pematuhan kepada amalan-amalan baharu untuk mempromosikan pembangunan ekonomi mampan serta meneroka sumber pendapatan lain untuk Sarawak. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin dalam perbahasannya berkata RUU Kanun Tanah Pindaan 2022 merupakan satu lagi langkah proaktif dalam usaha mendapatkan semula hak-hak Sarawak. Katanya pindaan tersebut membolehkan kerajaan negeri mengawal hal-hal dalam lingkungan ruang udara berkaitan. The amendment also allows the Sarawak government to regulate and control this spectrum to mitigate radio spectrum pollution and maximize the benefits of radio spectrum for the people of Sarawak through Sarawak rights to impose fees, levies, i.e., this becomes a potential new revenue source. Dalam pada itu, Wilfred memberitahu pindaan tersebut akan menjadi pemacu ke arah pembangunan masa depan yang mampan di mana Sarawak sudah perlu mengimbangi pembangunan ekonomi dengan kelestarian alam. Sementara itu, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan pelbagai langkah untuk meringankan beban rakyat yang terkesan akibat COVID-19 termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala berkata sejak negara dilanda wabak berkenaan, seramai 3,002 rakyat Sarawak telah hilang pekerjaan pada tahun 2020 dan 1,035 orang mengalami nasib yang sama pada tahun 2021. Sebagai langkah untuk meringankan beban rakyat yang terkesan, termasuk golongan yang kehilangan pekerjaan, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan 8 pakej Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS berjumlah 5.7 bilion ringgit. Pakej BKSS ini termasuklah pemberian tunai kepada kumpulan B40, bantuan tunai untuk pengusaha kecil dan sederhana dan penangguhan bayaran sewa premis. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi Ahmad dalam persidangan Dun Sarawak pada Rabu. Datuk Gerawat menambah, Kerajaan Sarawak juga telah melaksanakan beberapa program untuk mengurangkan isu pengangguran di negeri ini. Di antara usaha yang dilaksanakan oleh pihak Kerajaan Sarawak untuk mengurangkan isu pengangguran adalah seperti melaksanakan Graduate Enhancement Training Sarawak ataupun GETS untuk graduan di Sarawak. Selain itu, Kerajaan Sarawak melaksanakan program Industri Workforce Development Program dengan kerjasama daripada industri bagi memberi latihan dalam industri. Pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso turut mengadakan program seperti Go Rural Area Program dan Carnival Kerjaya bagi memberi maklumat mengenai peluang pekerjaan. Katanya lagi, dengan keadaan ekonomi yang kembali pulih selepas COVID-19, semakin banyak industri yang turut giat melaksanakan job fair seperti Sarawak Oil Palms Berhad dan Sarawak Petchem Senja Berhad. Sementara itu, Datuk Gerawat memberitahu untuk jangka masa panjang, Kerajaan Sarawak akan terus melaksanakan inisiatif-inisiatif di bawah Plan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 untuk mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi berproduktiviti tinggi, peluang pekerjaan dan perniagaan. Selanjutnya, strategi pembinaan jalan akses dari Rumah Timothy, Rumah Asun Nanga Mujong menuju ke Bandar Baru Tunoh daerah Bukit Mabong akan dilaksanakan secara berperingkat, jelas Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Insinyur Aidil Lariu. Insinyur Aidil memberitahu jalan akses sepanjang 77 km itu dilaksanakan secara berperingkat mengikut kapasiti peruntukan yang disediakan.
Katanya permohonan untuk membina jalan akses dari Rumah Timothy Rumah Asun Nengemujong Fasa 1 dari Rumah Timothy ke Rumah Lugat telah dikemukakan kepada Kementerian Pembangunan Luar Badar KPLB dalam rancangan Malaysia ke-12 Rolling Plan 3 untuk pertimbangan. Menjawab soalan tambahan mengenai skop kerja Fasa 1 membina jalan berturap sepanjang 22 km, beliau berkata ia dilaksanakan mengikut standard JKR R1 termasuk 4 buah jambatan dengan jumlah panjang 240 meter. Jadi untuk skop kerja bagi Fasa 1 yang dicadangkan ialah membina jalan berturap sepanjang 22 km di standard JKR R1, JKR R1 standard, termasuk 4 buah jambatan dengan jumlah panjang 240 meter. Jadi untuk soalan yang kedua tadi, berapa lamakah pembinaan untuk projek Fasa 1 ini? Jadi the geographical terrain of this proposed alignment is mixture from undulating to mountainous. So taking this into consideration, the proposed construction period later on would be 36 months or 3 years. Beliau menjelas demikian bagi menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh Nicholas Kudi Jantai pada hari kedua persidangan DUN Sarawak pada Rabu. Masih dengan perkembangan dari persidangan DUN, Kementerian Pengangkutan Sarawak melalui Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS sedang dalam proses mengenal pasti tapak yang sesuai untuk cadangan dermaga komersial konkrit bertertulang baharu di Sarike. Ini adalah bagi menggantikan dermaga sedia ada yang tidak lagi selamat digunakan oleh kenderaan berat, jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak, Datuk Henry Jinep. Jelasnya permintaan peruntukan untuk tujuan ini akan dikemukakan di bawah kajian separuh penggal negeri Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi tahun 2021-2025. The request for funding for this proposed new reinforced concrete commercial wharf in Sarike will be submitted under the state mid-term review of the 12th Malaysia Plan, that is 2021 to 2025. Datuk Henry Jinep menjelas demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Repok Datuk Seri Huang Teo Si. Dalam pada itu, kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bertanggungjawab memastikan semua pusat jagaan didaftarkan di bawah akta dengan menyediakan garis panduan dan peraturan yang diperlukan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Raziz Hitam memberitahu di bawah Seksyen 7 Akta Pusat Jagaan 1993, Ketua Pengarah diberi kuasa untuk menguatkuasakan akta untuk memantau dan menyiasat pusat tersebut. There are 32 case centres in Sarawak registered under Section 6 of the Case Centre Act 1993. Of which 18 are for children, 9 are for the elderly, and 5 are for persons with disabilities. The government, through the Social Welfare Department, is responsible to ensure all care centres to be registered under the Act by providing the necessary guidelines and rules. Under Section 7 of the Care Centres Act 1993, the Director General is empowered to enforce the Act, to monitor and investigate the centres. Jelasnya pada 23 Oktober JKM telah melancarkan My Kendiri, sebuah sistem penilaian kendiri pusat jagaan berasaskan laman sesawang untuk memudahkan pengurusan dan penilaian pusat jagaan. Semasa menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Lintang, Si Chi Hau, beliau menambah di bawah sistem tersebut, JKMS dapat memantau pendaftaran dan memastikan mereka telah mencapai piawaian minimum tertentu yang ditetapkan dalam Akta Pusat Jagaan 1993 dan Peraturan Pusat Jagaan 1994. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Viviana Lena. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.